RM225 juta diperuntukkan bagi program pengedaran barang perlu, tonggas petroleum cecair dan community drumming post to post sepanjang tahun ini di Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Pahang serta Kedah. Daripada angka itu, RM79.7 juta diperuntukkan bagi melaksanakan program di Sabah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dalam proses menambah baik pelaksanaan program sama babitkan 3 aspek iaitu tata cara perolehan, mekanisme kawalan dan pematuhan serta penyasaran komuniti penerimaan. Objektif terasnya ada 2. Pertama yang saya sebutkan tadi, untuk kita memastikan masyarakat di kawasan pendalaman juga mempunyai akses kepada barang perlu dan barang kawalan dalam harga yang sama. Yang kedua adalah dari segi kestabilan bekalan. Melalui community drumming atau program penyeragaman harga, kerajaan menanggung kos penghantaran barang keperluan ke kawasan pedalaman bagi memastikan rakyat dapat membeli barangan pada harga berpatutan seperti mana di bandar. Penambahbaikan tata cara perolehan melalui kaedah tender terbuka dilaksanakan pertengahan tahun lepas. Manakala penambahbaikan mekanisme kawalan dan pematuhan sedia ada berdasarkan pelaporan secara manual sedang dijalankan. Cadangan mekanisme bayaran semula 40% hasil persekutuan di Sabah dikemukakan kepada Ketua Menteri pada Selasa. Perinciannya langsung bersama Anisia Daulas. Silakan, Ann. Baik, sahih. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO akan mengemukakan cadangan mekanisme pembayaran semula 40% hasil persekutuan di Sabah dalam pertemuan dengan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor pada Selasa depan. Presidennya Datuk Iwan Benedict berkata cadangan itu adalah hasil perbincangan pemimpin APCO bersama beberapa pakar termasuk peguam, bekas magistrat serta pakar perakaunan, percukaian dan pengauditan. Saya akan mengadakan perjumpaan dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri untuk mencadangkan hasil perbincangan meja bulat tersebut yang mencakupi cadangan mekanisme pembayaran semula 40% hasil persekutuan di Sabah. Dan saya maklum usaha ini perlu dibuat G2G iaitu kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Datuk Iwan berharap kerajaan negeri akan mengemukakan mekanisme baharu kepada kerajaan persekutuan dan seterusnya mendapat maklum balas positif. Mengulas rombakan Kementerian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, beliau berkata ia dapat memantapkan lagi agenda untuk membincangkan penunaian hak-hak Sabah dan Sarawak dalam perlembagaan persekutuan selain perjanjian Malaysia di bawah Pejabat Timbalan Perdana Menteri. Datuk Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi ditemui media pada majlis sambutan Rumah Terbuka Krismas dan Tahun Baharu 2024 APCO di Telupit. Sementara itu, Datuk Iwan mengalu-alukan kemasukan semula bekas ahlinya termasuk mereka yang pernah menjadi pemimpin tertinggi parti. Beliau berkata parti itu sentiasa terbuka dan mengalu-alukan sesiapa sahaja yang ingin menyertai APCO. Saya amat pasti bila tiba masanya, kita akan mengadakan acara kemasukan semula mereka ke dalam parti ini. Dalam masa yang sama, kita turut menerima kemasukan ahli-ahli baru, terutama di kalangan belia-belia. Dan ini menjadikan APCO satu parti yang terbuka kepada semua golongan usia. Sementara itu, APCO Telupit dan Beluran menghargai kehadiran Presiden APCO memilih daerah Telupit bagi Rumah Terbuka Krismas peringkat negeri serta sambutan Tahun Baharu 2024. Dengan adanya majlis ataupun program seperti ini, ianya sedikit sebanyak boleh menyemarakkan semangat kesatuan, semangat perpaduan dan juga keakraban sesama kita. Walaupun seperti yang kita tahu dalam negara kita ini pelbagai bangsa dan agama, kita ini boleh hidup aman, damai, harmoni. Lebih 1,000 tetamu hadir memeriahkan dalam majlis ini. Sebanyak RM1 juta diperuntukkan untuk Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan pemegang adat di Dewan Undangan Negeri Dun Sugut bagi menyelesaikan sebarang permasalahan yang dihadapi di kawasan masing-masing.
Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Dato' James Ratib mahu menerusi peruntukan itu, JKKK dan pemegang adat di Dun Sugut sentiasa bekerjasama bagi memastikan segala masalah dapat diselesaikan dengan segera. Beliau yakin barisan JKKK dan pemegang adat yang dilantik mampu memikul tanggungjawab yang telah diamanahkan. Dato' James yang juga Adun Sugut ditemui pemberita pada sambutan Krismas dan Tahun Baharu 2024 di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Kecil Paitan. Mengenai sambutan ini, beliau berkata kehadiran pelbagai kaum membuktikan perpaduan yang kukuh antara masyarakat dalam meraihkan kepelbagaian perayaan di Sabah. Sempena program ini turut diadakan penyerahan watikah pelantikan kepada 55 orang JKKK dan penyerahan baju seragam kepada 113 orang pemegang adat Dun Sugut. Daerah kecil Suk layak untuk diwartakan sebagai daerah penuh memandangkan daerah kecil itu telah pun memenuhi syarat untuk menjadi sebuah daerah penuh. Ahli Dewan Undangan Negeri Suk, Dato' Elron Angin berharap perkara itu dapat direalisasikan dalam masa terdekat. Jadi pahamkan dalam tahun ini, dalam masa yang terdekat, pengarah Jabatan Perkhidmatan akan membawa perkara ini ke pengetahuan Jabatan Menteri untuk membentangkan kelulusan dan seterusnya mengisytiharkan Suk ini menjadi daerah penuh. Dato' Elron yang juga Menteri Belia dan Sukan Negeri ditemui media selepas merasmikan Tapak Tamu Kampung Binuau Tengah. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berharap tamu mingguan yang diadakan setiap hari Sabtu di kampung berkenaan dapat meningkatkan pendapatan sosioekonomi penduduk setempat sekaligus dapat memasarkan produk tempatan masing-masing. Sementara itu, pengerusi Tapak Tamu Kampung Binuau Tengah, Misni Pitin berkata, sekiranya tamu ini mendapat sambutan baik, tapaknya akan dipindahkan ke satu lokasi lebih strategik bagi memudahkan peniaga dan pembeli. Belia Wanis Gagasan Rakyat Sabah akan terus melaksana lebih banyak program khusus untuk belia wanis di seluruh negeri melalui jelajah Gemar Belia Wanis sebagai usaha untuk mendampingi golongan itu. Ketuanya Amy Datuk Martin Idam berkata ini termasuklah program yang memfokuskan ke arah melahirkan belia wanis berilmu pengetahuan, celik teknologi maklumat serta berkeyakinan tinggi. Amy ditemui pemberita selepas merasmikan program pengucapan awam dan keterampilan usahawan digital sempena jelajah Gemar Belia Wanis Gagasan Rakyat Sabah Zon 6 di Semporna. Zon 6 di Semporna merupakan jelajah ketiga pihaknya selepas Zon 4 di Tambunan dan Zon 5 di Sandakan dan jelajah Gemar Belia Wanis Gagasan Rakyat Sabah akan ke Zon 3 di Beaufort. Program ini melibatkan 2 slot antaranya bengkel pengucapan awam yang disampaikan Adun Kunak Dato' Nur Azlina Arif dan bengkel keterampilan usahawan digital oleh penceramah Jumaat Saleh. Lebih 200 belia wanis dari Zon 6 menyertai program sehari ini. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini dari sungai hingga ke segarah Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahih. Silakan Sahih. Terima kasih, Ann.